Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua anak didik cikgu. Jadi cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Nurul. Kita akan teruskan kelas kita pada pagi ini. Jadi untuk hari ini saya telah memilih untuk mengajar sistem bahasa iaitu kata ganda. Kata ganda telah kamu pelajari, telah kamu jumpai ketika berada di tahun 1 lagi. Jadi kita akan ulang kaji semula dan kita akan lihat apakah jenis-jenis kata ganda juga. Jadi untuk definisi kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Untuk kata ganda, dia mempunyai 4 jenis. Kita akan lihat satu-satu. Untuk yang pertama ialah kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda bersajak, berentak ataupun berima dan juga kata ganda berimbuhan. Ini adalah jenis-jenisnya dan saya harap kamu akan ingat dan kita akan pergi pada satu persatu. Baik, kita akan teruskan yang pertama iaitu kata ganda seluruh. Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda seluruh? Ya, yang pertamanya ia terbentuk apabila kata dasar diulang atau digandakan seluruhnya. Kata dasar ataupun kata akar ialah kata asal. Ya, tanda sempang perlu ada. Ianya diletakkan di tengah-tengah kata ganda. Jadi di sini telah dikategorikan ada 4 jenis kata ganda seluruh iaitu kata nama, kata adjektif, kata kerja dan juga kata keterangan. Di situ telah cikgu tuliskan juga beberapa jenis kata ganda mengikut kategorinya iaitu kata nama antara contohnya murid-murid, buku-buku, anak-anak, gula-gula. Itu untuk kata nama. Manakala bagi kata adjektif antara contohnya cantik-cantik, enak-enak, kaya-kaya dan lain-lain lah, banyak lagi. Seterusnya bagi kata kerja, itu antara contoh duduk-duduk, jalan-jalan, juga pandang-pandang. Dan seterusnya untuk kata keterangan, mula-mula, jangan-jangan dan juga tiba-tiba. Itu antara contoh yang dinyatakan di situ. Kita lihat pula bagi kata ganda separa ataupun kata ganda separuh. Ianya terbentuk apabila suku kata pertama pada kata asalnya mengalami pengulangan. Kata ganda separa memang tidak diberikan tanda sempang. Jadi itu antara contohnya laki menjadi lelaki, jari jejari, patung pepatung. Banyak lagi yang lainnya. Contoh yang lain, jejentik, berbola. Itu dinamakan kata ganda separa. Kita lihat pula untuk kata ganda bersajak ataupun berima. Ianya terbentuk apabila kata dasar mengalami perubahan bunyi apabila digandakan. Biasanya bila kita perdengarkan ataupun kita membaca, bunyinya berentak ataupun sedap didengarlah. Ini antara contoh iaitu kuih muih, kayu kayan, tanah tanih dan juga sayur mayur. Jadi kamu perlu ingat ya, untuk perkataan-perkataan bagi kata ganda bersajak ni, dia tidak memerlukan kata penguat. Ya, tak perlu. Contoh kuih muih tu dah dinyatakan sebab ianya adalah bilangan yang banyak. Jadi tak perlu ada ataupun tulis amat banyak kuih muih di situ. Tidak perlu. Sebab kuih muih telah menunjukkan bilangan yang banyak. Baiklah, kita akan lihat pula untuk kata ganda berimbuhan. Bagi kata ganda berimbuhan, ianya terbentuk apabila kata ganda diberi imbuhan. Sama ada ianya imbuhan awalan, imbuhan akhiran, apitan dan sisipan. Ini contohnya ya, kalau kata saling tidak perlu bagi kata ganda berimbuhan. Contohnya saling bantu-membantu. Penggunaan perkataan ini adalah salah. Yang betulnya ialah saling bantu ataupun saling membantu.
Itu jawapan yang paling tepat lah kalau penggunaan kata imbuhan bagi kata ganda. Okey, kita lihat bagi contoh awalan. Berbual-bual, berkelip-kelip. Itu adalah contoh ber. Untuk awalan, ber. Okey, untuk akhiran, besar-besaran, harum-haruman. Untuk akhiran tak banyak. Okey, awak ingat perkataan i kan, an. Okey, i. Itu lain. Okey, lepas tu an. Dan satu lagi kan. Itu imbuhan akhiran. Untuk apitan, okey, dia ada imbuhan depan dan imbuhan belakang. Jadi, ia dinamakan sebagai imbuhan apitan. Contoh, kebiru-biruan selama-lamanya. Ianya menggunakan ke dan satu lagi an. Se dan ujungnya nya. Itu apitan. Untuk sisipan, ini yang saya tekankan kepada semua. Untuk sisipan, dia ada formulanya yang tersendiri. Awak perlu ingat in. Kalau anak murid saya dulu, saya memang selalu ingatkan untuk sisipan ni, awak ingat aja beberapa nama artis di situ. Ella, Era, Emma. In tu awak ingat perkataan ke India. Ya, tu antara contoh untuk sisipan itu ialah jari jemari, gilang gemilang dan satu lagi turun temurun. Jadi bila kita hilangkan sisipan di tengah tu, ia akan jadi perkataan yang bermakna. Kalau jari jemari, kita hilangkan perkataan di hujung, di tengah untuk sisipan, dia akan jadi perkataan jari-jari. Okey, masuklah juga dengan gilang gemilang. Kita buang perkataan dia akan jadi gilang-gilang. Kalau perkataan turun-temurun, ni contoh juga, jadi dia akan jadi turun-turun. Okey, ada banyak lagi lah beberapa contoh, cuma kita jarang jumpa dengan perkataan sisipan ini. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang kata ganda ini, okey, saya nak nanti kamu buka buku teks muka surat 78, kamu lihat dan baca petikan tersebut, kemudian cari dan kategorikan perkataan berimbuhan dalam peta pokok. Saya rasa yang ni bila kita lihat saja ianya tak jadi masalah sebab kamu akan nampak perkataan yang berwarna merah. Itu ialah jenis-jenis perkataan kata ganda itu tadi. Cuma tugas awak adalah untuk mengkategorikannya dalam kategori yang mana satu. Ya, harus ingat apa yang telah saya terangkan tadi. Baiklah, tugasan itu tadi saya harap kamu dapat membuatnya dalam peta pokok. Kena ingatlah macam mana nak kategorikan dia. Untuk kata ganda itu tadi ada 4 jenis. Cuma awak tambah satu lagi ruang untuk jenis yang terakhir ataupun jenis yang keempat itu tadi. Baiklah, diucapkan selamat belajar kepada semua. Cuma saya nak ingatkan semula apakah tindakan anda selepas ini. Okey, pastikan isi kehadiran untuk hari ini punya kedatangan. Kemudian bila dah selesai menonton rakaman penerangan saya tadi untuk kata ganda, saya harap kamu mendengar dan fahamkan penerangan cikgu. Okey, kemudian perlu menjawab pautan kuis untuk melihat awak punya markah nanti. Seterusnya, membuat latihan bertulis dalam buku BM1 iaitu buku tata bahasa. Jadi arahannya kamu perlu menulis kata ganda mengikut kategori di dalam muka surat 78 itu tadi. Kemudian senaraikan 5 lagi contoh kata ganda yang lain mengikut kategorinya. Saya harap kamu jelas dan faham dengan penerangan saya ini. Baiklah, setakat ini saja untuk hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada semua anak murid yang berjaya mendengar sehingga selesai rakaman ini tadi. Cuma saya berharap agar dapat menyiapkan tugasan anda untuk hari ini. Sekian, terima kasih.